saya tidak boleh menjawab bagi pihak MARA. Baik. Tetapi saya mengharapkan MARA melihat semula dasar ini. Okey, baik Cik Amir. Soal pelajar yang nak masuk ke kolej IPT swasta ni. Soalnya, kenapa mereka tidak berminat? Silakan. Siapa yang kata tak berminat tu? Okey, baik. Daripada promosi iklan yang dibagi kepada IPTS, kebanyakan tidak menyelah. Contoh, kursus yang ditawarkan tak menarik. Saya tak pergi. Apa komen? Bukan semua tak menarik, Tu Haji. Kan? Ada yang menarik, ada yang sebenarnya lebih ke depan daripada IPTA. Saya ambil contoh Unity lah. Silakan. Contoh kita pada tahun 2013 menawarkan program diploma halal. Saya singkatkanlah nama diploma tu. Kita IPT yang pertama. Kan? UiTM tawarkan pada tahun 2015. Baik. Jadi bukan semua IPTS Bumi Putra menawarkan program yang tak bagus. Memang betul. Sebab IPTS ini dia cost centric. Jadi program-program yang seperti kejuruteraan, yang yang memerlukan modal yang besar, kita tidak mampu tawarkan. Kalau kita tawarkan, kita terpaksa tawar dengan harga yang tinggi. Dan itu kita serahkan kepada IPTA. Dan jadi kita mungkin banyak menawarkan program-program pengurusan, program-program yang kita kata mudah begitulah. Baik, Cik Amir, saya setuju dengan apa yang Cik Amir sebut. Tadi Cik Amir membagi tahu kepada saya penafian. Tetapi Cik Amir menyatakan kebenaran. Memang ada kursus yang ditawarkan tak bagus. Betul. Baik, kalau tak bagus, apa peranan kolej untuk pergi ke kementerian untuk mengubah kursus-kursus yang lebih relevan? Hari ini digital, takkan kita nak buat soal-soal konvensional dalam kursus? Betul. Ini cabaran. Betul. Baik, apa yang nak dilakukan? Bidang pengajian ini memang dinamik, Tu Haji. Exactly. Kan? Mungkin saya setuju. Subjek 10 tahun yang lalu sudah tidak relevan pada ketika ini. Setuju. Dan memang kita melakukan kita panggil transformasi lah. Kan? Memang banyak program-program baru yang kita tawarkan. Ini banyak bergantung kepada leadership lah. Kan? Leadership IPTS itu sendiri yang melihat kepada perubahan-perubahan yang berlaku, kan, di peringkat industri, di peringkat keperluan tenaga kerja, di peringkat teknologi. Kan? Cuma perubahan kepada mendapatkan program-program baru atau menawarkan program-program baru itu tidaklah kita boleh buat dalam tempoh sekelip mata. Kan? Jadi contohnya dia ada proses development, proses kelulusan. So di situ pun memang ada gap lah. Kadang-kadang mungkin sampai 2 tahun. Kan? Itu extreme case lah. Baik, apakah pengurusan kolej tidak sedar bahawa transformasi berlaku dalam tempoh 2 atau 3 tahun sebelumnya? Jadi apakah sebelumnya mereka tidak terfikir untuk mengubah silibus untuk memastikan student berminat pada hari ini? Apatah lagi dalam soal pandemik COVID. Apatah lagi dalam soal pelajar tak boleh masuk pada kolej swasta. Baik, Cik Amir, apa jawapan Cik Amir terhadap isu? Saya tidak lihat kursus pengajian itu faktor utama sebenarnya. Kan? Saya tidak lihat begitu. Walaupun betul poin Tuan Haji tadi. Ada kursus-kursus yang sudah tidak relevan lagi, kan? Tapi sebenarnya ini pengalaman saya berdepan secara langsung dengan pelajar. Kan? Pelajar kebanyakannya lepasan SPM, saya tak kata semua kan? Ramai di kalangan pelajar lepasan SPM, dia selepas SPM ni dia tak tahu nak buat program apa pun. Jadi kita yang bagi consultation. Jadi sebab tu saya kata bukan sebab kursus tu sangat, tetapi disebabkan saya lebih melihat kepada ekosistem tu. Apabila penawaran besar-besaran yang berlaku di peringkat IPTA, kan? Politeknik, College Community, UiTM tadi saya sebut, kan? Yang menjadi pesaing utama kepada pelajar-pelajar yang nak masuk. Of course, kalau saya ambil contoh anak Tuan Haji sendiri dapat tawaran ke Politeknik dengan dapat tawaran ke IPTS, kan? Di segi keuangan saya tahu Cik Amir akan tanya saya pilihan yang mana saya akan buat. Tetapi kalau berada dalam keadaan itu, saya akan memilih yang ada awam. Sebab semua keperluan disediakan oleh universiti awam, IPT awam. Tetapi soalan saya tadi ialah apa yang berlaku dalam soal silibus dan subjek dan sebagainya yang boleh menjadikan ia menarik.
saya nak pilih IPTS ini sebab dia menarik. Dan anak saya 2 belajar di IPTS sebab kos dia menarik. Ya. Saya kembalikan soalan itu pada Cik Amir untuk menjawab. Saya mungkin tidak boleh menjawab bagi pihak IPTS yang lain lah. Saya setuju. Kan? Ya. Sebab IPTS ni kita ada 442. Saya setuju. Tuan Haji. Baik. Jadi memang daripada 442 ni ada yang boleh melihat, kan? Betul. Peluang, cabaran, perubahan yang perlu buat. Tapi betul. daripada 442 ni ada sekelompok yang mungkin macam kita pergi makan lah Tuan Haji. Ada kedai makan yang menyediakan yang sedap dan ada juga yang menyediakan tidak sedap. Baik, saya beralih kepada topik lain. Soal bajet 2021. Kabarnya Cik Amir petik satu isu. Terangkan isu itu dan apa nasib pelajar-pelajar IPTS. Bajet 2021 ni kita sebenarnya mengharapkan satu keberanian lah daripada pihak kerajaan untuk bantu IPTS Bumiputera. Kan? Tidak secara langsung sebenarnya, dengan cara memberikan kemudahan kepada pelajar-pelajar untuk mengakses kepada IPTS Bumiputera. IPTS Bumiputera ni Tuan Haji, mungkin saya ekstrim sedikit lah. Kalau tidak dibantu dengan duit tak apa. Kan? Tapi kalau nak bantu memang baguslah. Dan kita berterima kasih kepada kerajaan. Bagi jugalah bantuan dalam bentuk pinjaman daripada perbandaran, daripada MARA. Kan? Tapi sebenarnya ianya akan lebih membantu kalau MARA memberikan penajaan semula kepada pelajar IPTS. Baik, itu soalan saya tadi. Apakah penajaan itu ada pada waktu ini? Tidak ada. Baik, kenapa? Itu kena tanya MARA. Baik, desak MARA. Apa yang berlaku? Kenapa mereka tidak melihat anak bangsa untuk berjaya? Kenapa tidak diberikan bantuan? Soalnya, mereka nak belajar. Saya tidak boleh menjawab bagi pihak MARA. Baik. Tetapi saya mengharapkan MARA melihat semula dasar ini, kan, memberikan tajaan kepada pelajar di IPTS. Memang telah berlaku, kan, tapi harus diperluaskan kepada pelajar-pelajar peringkat diploma. Kan, 2020 memang MARA telah mula memberi semula tajaan kepada IPTS, pelajar di IPTS, tapi peringkat ijazah. Kan. Saya harap 2021 ini MARA ambil satu pendekatan yang lebih bagaimana lebih berani lah, kan, menyediakan peruntukan yang khusus kepada pelajar-pelajar Bumiputera peringkat diploma untuk belajar di IPTS Bumiputera. Kan? Baik, apa ulasan yang terakhir tentang nasib pelajar yang nak masuk ke IPTS? Mahal ke nak masuk ke IPTS ini? Okey, saya akui ada yang mahal, ada yang murah, ada yang relevan yang untuk dipelajari. Tetapi hari ini bagaimana? Apa yang Cik Amir nak bagi tahu kepada ibu bapa, IPTS juga bagus. Apa dah hal? Kenapa tak nak masuk? Sebenarnya soalan Tuan Haji ni, mahal ni, ini memang perspektif ataupun satu andaian lah. Exactly. Kan? Betul. Sebenarnya tak mahal. Kan? Mahal tu bila kita bandingkan dengan IPTA. Kan? Sebab apa? Di IPTA pelajar cuma bayar 10% daripada yuran sebenar. 90% dibayar oleh duit rakyat lah. Kan? Tetapi di IPTS yuran pengajar tu 100% dibayar oleh pelajar. Jadi memang dilihat sebagai mahal, tetapi sebenarnya kos biaya pelajar belajar di IPTS ni jika nak dibandingkan dengan negara-negara luar mungkin, kan, dengan Indonesia ke sebagainya, jauh lebih murah. Kan? Dan pihak kerajaan juga ada menyediakan banyak kemudahan, walaupun saya kata tadi masih tak cukup, tapi kemudahan tu ada PTPTN. Kita kena akui yang itu. Kena akui, kan? Nanti tak syukur kufur nikmat pula. Saya akui apa yang jadi tu. Memang banyak bantuan sejak puluhan tahun dengan ada PTPTN, pelajar dapat masuk. Kan? Dan tahun ni pun saya sebut tadi, PTPTN ada satu inisiatif baru, kan, berikan 100% tajaan. Berikan juga kita panggil pendahuluan, kan, seperti mana di IPTS. Ini satu inisiatif yang baru. Baik, kan? Rumusan yang akhir, saya tahu hari ini semua berebut. Saya berebut untuk ambil student Cik Amir. Cik Amir juga berebut sebab saya ada juga kolej swasta. Dia pun berebut untuk ambil student. Rumusan yang akhir, bagaimana nak mengawal keadaan itu? Pertama, saya nak serulah kepada pelajar-pelajar, tak ada kurangnya kalau kita pilih IPTS. Okey. Dan memilih IPTS ni dia ada cara dia. Kan? Sebab ada banyak pilihan. Jadi kita harus pilih yang terbaik. Kan, ada parameter yang kita boleh tentukan. Contohnya mungkin di segi rating penarafan MyQuest. Kan, mana pelajar ni dia kena study sedikitlah, dia kena kaji. Kan?
Kemudian mungkin kadar yuran yang ditawarkan, pakej keuangan dia, dan juga adakah program-program itu mendapat pengiktirafan, kan? Adakah employability yang ditawarkan ataupun pelajar-pelajar yang graduate itu tinggi. Baik, semua kehebatan ini ada di IPTS. Dan kepada ibu bapa yang ingin mengetahui tentang lanjut berkaitan dengan penawaran mana pergi ke IPTS, di sana mereka akan mendapatkan kehebatannya. Baik, di akhir kata, apa yang Cik Amir nak bercakap tentang IPTS? Akhir sekali, saya nak sebut bahawa IPTS ini adalah rakan kongsi kepada kerajaan. Baik. Kan? Macam saya sebut tadilah, Tuan Haji. Baik. 50% daripada anak-anak kita yang belajar di pendidikan tinggi berada di IPTS. Baik. Saya percaya mesej itu sampai kepada mereka yang sedang menonton. Terima kasih Encik Amir. Dan kerana sudi berada bersama utusan Terima kasih TV menjemput saya di studio. Terima kasih.